Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, tuan-tuan penonton yang sudi setia lagi dengan channel ini, The Ibnu Rijal. Kita dalam siri sahabat pada Ramadan tahun ini. Ini merupakan Ramadan yang 4 Ramadan. Maka kita masuk kepada sahabat yang keempat. Bagi yang baru mengikuti siri ini, anda bolehlah melihat kepada video-video yang lepas. Kita telah pun cover 3 tokoh sahabat pada 3 episod yang lepas, iaitu Mus'ab bin Umair, kemudian kita ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan kita juga ada Salman Al-Farisi. Pada episod kali ini saya nak membawakan kepada para penonton satu orang tokoh yang saya secara peribadi saya sangat menyanjungi, saya sangat mengidolakan. Tokoh yang berusia panjang ini, yang sangat zuhud dan sangat dermawan, tanpa saya menafikan sifat dermawan sahabat-sahabat yang lain lah. Tokoh ini anak kepada singa. Beliau yang bernama Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Kalau kita lihat di dalam Syiar A'lamun Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan, dan juga saya pernah terbaca di dalam Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi, juga beberapa rujukan yang lain yang pernah saya terbaca, menceritakan Abdullah bin Umar ini dia sangat akrab dengan ayah dia, dan pernah dalam ketika mana perang Badar, tak silap saya, ketika itu umur dia muda lagi, sangat muda lagi, awal belasan tahun, dia telah bersiap-siap nak turun ke medan Badar, tetapi Nabi menghalangnya. Nabi minta dia pulang dahulu sebab dia muda lagi. Kalau bukan kerana itu, mungkin dia telah berada dalam medan Badar. Abdullah bin Umar, satu orang tokoh yang cukup alim, yang mana saya nak kongsikan dekat tuan-tuan ni beberapa gumpalan kisah lah yang saya tak susun secara timeline, tapi yang saya ingat tentang Abdullah bin Umar lah, yang menyebabkan saya, bolehlah kalau saya katakan, saya sangat terpengaruh dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sangat pandai, tetapi selagi boleh, bila mana orang meminta dia berfatwa tentang sesuatu hukum, dalam ketika mana era itu masih lagi ramai sahabat yang pandai, dia akan mengelak dan dia akan minta para penyoal itu, para mustafti itu, untuk pergi tanya orang lain, kerana dia sangat takut dan berhati-hati dalam memberikan fatwa. Pernah satu hari Abdullah bin Umar didatangi oleh satu orang lelaki dan meminta dia memfatwa tentang sesuatu perkara. Maka kata Abdullah bin Umar, saya tak tahu, la adri. Maka lelaki itu balik dalam keadaan yang macam buat macam tu lah, macam loh, yang tu pun tak tahu ke, tanya soalan simple je pun. Abdullah bin Umar dengar perasan dia yang dia buat macam tu. Abdullah bin Umar happy, lega. So korang-korangnya tak apalah, dia merendahkan aku, baguslah, aku tak mahu orang pandang aku tinggi. Oh, itu hebatlah Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar sangatlah lelaki yang mendirikan malam-malamnya. Seperti mana kata Nabi dalam satu hadis, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kekuatan, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail. Kekuatannya itu tak bergantung kepada manusia yang lain. Direkodkan dalam satu hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Umar pernah bermimpi satu malam. Tuan-tuan boleh cek dalam Bukhari, hadis ni panjang. Dia bermimpi, dia tidur satu malam di kawasan masjid, tak silap saya. Kemudian dia bermimpi dia didatangi oleh malaikat yang dua di kiri dan kanan, yang membawa dia terbang ke atas, nak bawa dia melawat. Maka dia melewati neraka, dia cerita. Dia melihat neraka tu macam telaga yang besar, dan keluar daripada telaga tu macam 2 tanduk. Dan dia menceritakan, saya melihat dalam tu
Nampak orang-orang yang sedang disiksa dalam tu. Dan ada beberapa orang dalam tu yang saya kenal. Yang saya kenal muka dia di dunia. Tapi dia tak cerita siapa. Dia tak cerita. Baiknya dia lah. Kalau orang lain, ya Allahu Akbar lah, tak nampak pun dia kata nampak. Tapi bukan tu cerita dia. Jadi dia dibawa nak hampir dengan neraka tu dah, nak dekat-dekat dah. Kemudian ada satu lelaki yang lain, dia lihat dalam mimpi dia, tegah, larang. Jangan bawa dia ke sini. Dia bukan di sini tempat dia. Maka dia dibawa melewati ke surga sebentar dan dia terjaga. Bila dia terjaga, tuan-tuan, dia cerita. Tapi dia cerita kat siapa? Dia cerita kat kakak dia ya. Kakak dia Hafsah binti Umar, yang juga Ummul Mukminin, isteri Nabi. Dia kata, kak semalam cik mimpi sekian lah. Tapi dia tak habaq kat kakak dia siapa nama lelaki yang dia tengok semua tu. Maka Hafsah, biasalah isteri Nabi, Hafsah pergi cerita dekat Nabi. Maka Nabi kata, Abdullah bin Umar satu orang lelaki yang Tuhan sempurnakan nikmat dia kepadanya. Sekiranya dia perbanyakkan lagi, dia tambahkan lagi kemulayan dia. Maka sejak daripada itu, bila kakak dia cerita balik kat dia, sejak daripada hari itu sampailah dia wafat meninggal dunia, dia sangat mendirikan malam dia. Abdullah bin Umar adalah tokoh yang paling dihormati lah, saya boleh katakan demikian, kerana dia adalah ulama dalam kalangan sahabat. Dan kata Aisyah, aku tak pernah melihat sahabat yang lain yang sangat menepati sunnah pada tempat-tempat berhenti yang lebih hebat daripada Abdullah bin Umar. Dalam banyak riwayat menceritakan, dan saya yakin tuan-tuan pernah mendengarnya dalam kuliah-kuliah oleh ustaz-ustaz asatizah yang lain, Abdullah bin Umar banyak kali tau dia naik unta di satu kawasan, di satu kawasan tu, sebelum dia nak berhenti dan parking unta dia pusing unta ada 2 round, baru dia turun, dia sembahyang sunat. Bila para sahabat bertanya kenapa buat macam tu, dia kata, aku pernah tengok Nabi buat macam tu. Sedangkan bila ulama kaji, tak ada apa-apa kelebihan pun, tidak ada apa-apa fadilat pun, kenapa unta perlu pusing 2 kali baru berhenti baru duduk. Dia kata dia pernah melihat Nabi buat. Kemungkinan apa yang berlaku zaman Nabi itu, pasal Nabi buat tu, mungkin benda itu adalah sekadar orang kata apa, mungkin unta Nabi tu sedang cari tempat yang sesuai ke, mungkin itu tabiat biasa kuda unta itu ke. Tetapi oleh kerana Nabi buat, dia buat. Di mana tempat Nabi rehlah berjalan dan Nabi berhenti sebentar, dia akan berhenti sebentar. Dan apa yang Nabi perbuat dalam keadaan tempat rehlah itu, dia akan buat. Dia akan tiru sebiji-sebiji, hatta itulah sampai tempat berhenti itulah. Sebab tu hadis kalau yang daripada Abdullah bin Umar, grade dia cukup A, tanpa menafikan sahabat yang lain, semuanya A belaka. Tetapi kata Abdullah bin Umar, aku sangat teliti hadis-hadis Nabi ni sebelum aku meruayatkan kepada para anak murid aku. Sebab apa? Sekecil-kecil benda, titik-titik pun aku sangat punctual, sangat particular. Takut tersilap. Itu sampai tahap itulah Abdullah bin Umar. Jadi sebab tu lah hadis-hadis Abdullah bin Umar ni, meskipun tak banyak, bukan kerana Abdullah bin Umar kurang mendengar Rasulullah, banyaklah juga, tapi berbanding dengan Anas, berbanding dengan apa nama ni, Siti Aisyah, Abu Hurairah, mereka lebih banyak. Tetapi kerana ketelitian Abdullah bin Umar, sampai dia tak mengurangkan ataupun melebihkan satu huruf dan baris sekalipun. Ketika mana terjadi pembunuhan Sayyidina Osman, orang ramai, orang Madinah telah pergi ke rumah Abdullah bin Umar dan mengatakan, wahai tuan, wahai Abu Abdul Rahman, itu dia punya gelaran, engkau kena terima gelaran ini, khalifah yang baru, sejurus kematian Sayyidina Osman. Dia tak mau. Dia kata, kalau bukan engkau, siapa lagi? Dia kata, aku tak mau orang berbunuhan sebab aku tak mau choosing party, memilih bahagian dalam sesiapa. Dan dia berkata, kalau engkau tak terima, kami terpaksa bunuh engkau. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau itu ketentuannya, bunuhlah, aku tak mau. Satu. Yang kedua, pada zaman selepas pembunuhan Sayyidina Ali pun begitu juga. Sekali lagi orang datang kepada dia, minta dia jadi khalifah, dia tak mau. Lepas tu zaman Bani Umayyah dia masih hidup, Muawiyah bin Abu Sufyan jadi khalifah. Lepas tu Yazid bin Muawiyah. Lepas Yazid, Muawiyah bin Yazid. Lepas Muawiyah bin Yazid tak ada jawatan dah, Marwan bin Al-Hakam datang sekali lagi kepada Abdullah bin Umar. Masa tu umur dah 75 dah. Pegang tangan dia minta, wahai Abdullah bin Umar, tak ada orang lain dah, sahabat-sahabat ramai yang dah meninggal, dah syahid, dah wafat. Dan keadaan sekarang huru-hara masa tu kan.
pembunuhan bergaduh, tuan-tuan pun tahu lah Karbala dan sebagainya, bergaduh habis semua. Jadi tak ada orang lain lah yang paling ditaati, ditakuti, dihormati melainkan engkau, wahai Abdullah bin Umar. Engkau kena terima khalifah ni, meskipun engkau bukan Bani Umayyah, tapi terima pimpin khalifah semula. Dia tak mau. Pada zaman Sayyidina Osman, pernah satu ketika Sayyidina Osman panggil dia untuk memberi pangkat kepada beliau sebagai hakim dan qadhi. Dalam era itu, kalau hakim dan qadhi ni kira pangkat besar lah, elang tinggi. Dia tak mau. Sampai Abdullah bin Umar paksa dia tak mau juga. Abdullah bin Umar kata, adakah kau nak lawan pemerintah? Dia bukan nak lawan pemerintah, wahai Pakcik Osman. Tapi sebab orang yang memberi fatwa ni ada 3 jenis ya, dia kata. Yang pertama, orang yang memberi fatwa fa'aftaru bi ghairi ilm, memberi fatwa tanpa ilmu, tempat dia di neraka. Yang kedua, orang yang memberi fatwa dengan nafsu, tempat dia juga di neraka. Yang ketiga, barulah orang memberi fatwa kerana ijtihad dan tempat dan dapat pahala. Jadi kecenderungan untuk ke neraka tu lebih. Jadi saya minta tolong, saya bukan nak lawan dengan khalifah, tapi tolong lepaskan saya daripada bebanan ini. Maka Sayyidina Osman memahami anak sahabatnya ini, maka dia okeylah, tak apalah. Tetapi nanti kita akan tengok dalam zaman Bani Umayyah nanti, Abdullah bin Umar jadi imam dan jadi qadhi, memberi fatwa. Kenapa? Kerana itu kita boleh faham uslub dia. Dia bukan mengelak pangkat kerana nak lari pada tanggungjawab sebagai ulama. Tetapi bila dia merasakan masih ramai lagi ulama lain yang mampu bercakap, silakan diundur ke belakang. Tapi dalam zaman Bani Umayyah, ketika mana fitnah berlangsung, ulama dah makin kurang, sahabat dah banyak meninggal, maka ketika itu diterapi ke depan. Maknanya dia akan pastikan bila berlaku kelompangan posisi kosong itu tak diisi oleh orang yang ru'usan juhala, seperti mana kata Nabi, kepala-kepala ataupun ulama-ulama yang jahil. Dia tak mau. Tapi bila masa zaman ada ulama lain yang pandai, silakan cakap. Tapi kalau sampai satu zaman yang tak ada siapa dah, baru dia bercakap. Itu Abdullah bin Umar. Dia zuhud, tetapi dia tak miskin, dia kaya. Pernah satu ketika itu, ini siapa riwayat? Abu Wa'il. Dia kata, aku melihat satu ketika Abdullah bin Umar ni banyak bisnes. Dia ada kebun, dia merata tempat. Orang yang berharta, tapi dia zuhud. Satu ketika pegawai Abdullah bin Umar ni bagi dekat dia duit 400,000. Tak apalah, okeylah kan, duit keuntungan berniaga. Satu pagi tu aku melihat macam tu, tak apalah. Esok pagi tu aku pergi pasar, daripada jauh aku tengok Abdullah bin Umar beli makanan haiwan, makanan unta kat pasar. Lepas tu aku dengar dia minta hutang dekat peniaga tu. Maka aku terkejut. Aku cakap seorang-seorang, kenapa dia minta hutang? Kemarin dia baru dapat 400,000 aku tengok. Maka para sahabat dia yang duduk dikeliling kata mengatakan, hang tak tahu lagi kau? Dia dapat duit 400,000 tu tak sampai malam lah, dia bahagi habis. Allahu Akbar. Itu Abdullah bin Umar. Pernah satu ketika yang lain, dia dapat 400,000 tu dan satu baju sejuk. Baju sejuk tu dia hadiahkan kepada satu orang gelandangan, orang miskin. Bukanlah gelandangan, mungkin orang musafir. Dalam ketika yang lain, Abdullah bin Umar pernah didatangi oleh satu orang sahabat dia, tapi saya tak sure tabi'in ataupun sahabat Nabi, yang baru pulang berniaga daripada Iraq, datang bawa satu kotak macam ubat. Kata Abdullah bin Umar, apa ni? Dia kata ubat petua lah, suplemen lah, macam tu lah dalam bahasa modernnya. Suplemen apa? Kata Abdullah bin Umar. Dia kata suplemen untuk ni perut. Lalu kita duk beli minyak zaitun semua tu kan, cukup buah tin, saya amal jugalah. Maka untuk pencernaan perut, pencernaan makanan. Abdullah bin Umar dengar macam tu, dia kata tak apalah, bagi kat orang lain. Kata sahabat ni, aku beli dekat Iraq ni, ambil lah, bagus untuk perut, untuk cernakan makanan dalam perut. Kata Abdullah bin Umar, nak cerna apa, makanan pun tak ada dalam perut. 40 tahun lah dia sekadar makan untuk hidup, bukan untuk kenyang dan sebagainya. Allah bin Umar. Zaman yang buatkan yang saya mengatakan Abdullah bin Umar ni, dia punya vision dia hebat, pemikiran dia sangat matang dan petah dan bijak. Ketika mana hampir nak berlaku perang Siffin, perang Jamal, antara tim Sayyidina Ali dengan tim Sayyidatina Aisyah. Tim Sayyidatina Aisyah ni ada kakak dia Hafsah, ada Talhah, ada Zubair, ada beberapa orang daripada Mekah.
tim Sayyidina Ali, tentera-tentera Madinah lah. Dan saya telah jelaskan dalam banyak ceramah-ceramah saya sebelumnya, mereka dua tim ini bukan nak bergaduh. Tim Ali nak pergi untuk nak bantu tim Aisyah, tim Aisyah nak pergi untuk nak bantu tim Ali. Tetapi bila kedua-duanya, zaman itu belum ada grup WhatsApp, belum ada komunikasi, jadi bila bergerak masing-masing dengan senjata, nampak macam nak pergi berperang. Di sebelah tim Ali ni ada Sayyidina Hasan yang menasihati ayah dia, ayah jangan pergi macam ni ayah, nampak pelik. Di sebelah tim ini ada Abdullah bin Umar. Pagi tu masa geng-geng Aisyah duk siap pakai baju perisai semua ni, Talha dengan Zubair semua dengan Hafsah kakak dia, nak bergerak nak pergi dekat Madinah, nak pergi Sabu ni, maka Abdullah bin Umar datang dengan tegas panggil kakak dia, kakak balik, kakak jangan join. Kata kakak dia Hafsah, Ummul Mukminin jugalah kan, kata kakak dia, alhamdulillah kakak bukan nak pergi perang dengan Ali, kakak nak pergi tolong dia. Kata Abdullah bin Umar, ya cik tahu, tapi cik nampak akan jadi, maaf sebut lah bahasa utara orang kata bunga taik, akan jadi benda tak elok sekali lagi. Kata Hafsah, apa tak eloknya kita nak pergi tolong kan. Kata Abdullah bin Umar, yalah sebelah sini bawa senjata, sebelah sana pun akan bawa senjata, walaupun pergi dengan niat yang elok, tapi masing-masing dengan cara macam tu akan jadi pasal. Macam kita lah, kita naik motor, berhenti di traffic light, kita duduk rem motor kan, takut enjin mati, kita main clash, motor clash. Member main sebelah naik motor, dia pun duduk rem juga, sedangkan kita tak mau bagi enjin kita mati, dia pun sama. Tapi bila sebelah-sebelah dia buat macam tu, kita duduk rasa macam apa, macam dia duduk cabang kita nak ajak race, ibarat macam tu kan. Ni saya bagi contoh lah, bukan Abdullah bin Umar bagi, saya bagi contoh macam tu kan. Maka tuan-tuan, dia tak pergi, akhirnya dia tarik kakak dia. Yes, Hafsah tak pergi, tak silap saya, Allah memang tarik. So tim Aisyah bergerak, tim Ali bergerak ke sana, bertembur, dan seperti mana yang tuan-tuan maklum, akhirnya berlaku puak-puak Khawarij dan puak-puak munafik yang memfitnah kedua-dua golongan ini. Tengah-tengah malam mereka sabotaj, pukul puak ni setengah, pukul puak ni setengah, puak ni terjaga tengah malam dalam kemah, dan mereka berlaku peperangan Siffin. Apa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar, vision yang jauh itu berlaku. Itu saya katakan Abdullah bin Umar ini dia bijak, pandangannya jauh, ilmu dia sangat tinggi, Nabi mendoakan dia. Apa lagi yang saya boleh kongsikan tentang Abdullah bin Umar ini? Orang mengatakan dia lembut, bukan dia lembut, tapi dia kata aku tak mau orang bergaduh sebab aku. Tu point dia. Dan aku tak mau libatkan diri dalam tim Ali ke, tim Aisyah ke, tim Muawiyah ke, kerana aku tidak mahu memilih parti, memilih side. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Tetapi masalah sekarang ni, pertelingkahan ini berlaku dalam kalangan sahabat. Jadi aku tak berani nak declare diri aku belah mana, aku khawatir salah. Ini Abdullah bin Umar sangat bertakwa, dia berhati-hati. Bukan saya nak mengatakan sahabat-sahabat yang memilih side itu salah, tidak. Tapi nak bagi tahu itu prinsip Abdullah bin Umar. Dan prinsip itu juga didukung oleh kita hari ni. Kita tak declare kita punya parti ke, kita punya side ke, tetapi kita turun ke medan kalau perlu pilihan raya, tapi tak pilih. Dan dia kekal dalam keadaan yang demikian, ya? Meskipun mungkin dia ada pendapat peribadi dia, tetapi dia tak pilih begitu. Semasa zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj datang menggempur Abdullah bin Zubair. Memang ada orang kritik mengatakan ketika mana selepas Abdullah bin Zubair selepas Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bunuh Abdullah bin Zubair, dia datang nak semayang qomat. Dia kata kat Abdullah bin Umar, saya nak jadi imam. Abdullah bin Umar turun ke belakang, dia nak jadi imam Hajjaj. Abdullah bin Umar semayang di belakang dia. Ramai orang kritik dia, kritik Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, ada hadis Nabi kata kan, pemimpin kamu kena sallu wara'akum, sallu wara'ahum, solat belakang mereka meskipun mereka zalim kan. Jadi dia pemimpin, memang dia benar Hajjaj, jadi kau solat je lah. Tak bererti aku mengesahkan kebenaran dia, tak bererti kau sokong dia. Okay, selagi mana dia mengucap la ilaha illallah dan dia pemimpin, aku taat. Bermaksud dia sangat taat kepada hadis Nabi. Tapi itu bukan bermaksud dia menjilat pemerintah, sebab selepas semayang tu Abdullah bin Umar Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi nak tarik perhatian crowd, orang politik biasalah. Dia kata saya bunuh Abdullah bin Zubair bukan sebab apa, bukan sebab dia ni saya dengki ke, tak, tapi dia mengubah ayat Quran, dia mengubah Quran.
Abdullah bin Zubair kata macam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kata macam tu. Dengar macam tu, Abdullah bin Umar masa tu umur dah 80 dah. Dia bangkit, dia kata hang tipu. Dua perkataan. Satu perkataan bahasa Arab, kadzabta. Tapi ulang dua kali, kadzabta. Hajjaj yang cengeng ni, yang sanggup meruntuhkan Masjidil Haram, yang sanggup bunuh Abdullah bin Zubair. Dengar akhirnya pak cik tua ni Abdullah bin Umar dia bersuara dua perkataan, satu perkataan ya. Dia jadi bengong, dia bodoh lah, dia belah. Kalau ikut adatnya dia pancung lah Abdullah bin Umar, tapi dia belah. Dia tak berani lawan. Mungkin itu kegeronan yang ada pada Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar kot. Dia belah, dia tak berani. Itu Abdullah bin Umar. Dia cakap ya. Hajjaj pun goyang dengan dia. Bila King sudah turun tangan mah, dia mesti tahu apa jadi kan. Abdullah bin Umar kata macam tu. Maksudnya Abdullah bin Umar menegakkan kebenaran. Di samping dia tidak pernah mengabaikan hadis dan sunnah Nabi SAW. Itu Abdullah bin Umar yang pernah bermimpi melihat syurga dan neraka, dan dibenarkan mimpi itu dari Nabi SAW. Orang yang perbanyakkan ibadah, orang yang sangat zuhud dan sederhana, ada duit tetapi suka menderma, bukan bakhil tetapi duitnya habis beri-beri kepada orang. Alim besar, ulama dalam kalangan sahabat, tetapi sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Tak mau diangkat sebagai imam, tak mau diangkat sebagai khalifah. Berapa kali saya cerita tadi? Lepas Sayyidina Uthman wafat, lepas Sayyidina Ali wafat, selepas Muawiyah bin Yazid wafat. 3 kali datang delegasi, datang Marwan bin Al-Hakam, jumpa, tolonglah jadi khalifah. Dia tak mau. Dia menghabisi usia dia memberi ilmu kepada anak muridnya, meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Umar wafat pada umur 85 tahun. Dia antara sahabat yang wafat lewat juga lah. Dan dia sempat sampai zaman Bani Umayyah. Itu kisah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Warrior, ulama, lemah lembut, tegas dan karang, kaya, zuhud dan dermawan. Semuanya dalam satu masa. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Tuan-tuan kaji lagi, tuan-tuan baca lagi kisah Abdullah bin Umar. Yang saya berikan pada siri ini adalah santai dan ringkasan untuk sambil-sambil kita mengisi masa nak balik kerja dan nak buka puasa. Kaji lagi. Esok insya-Allah dalam 5 Ramadan saya nak cerita tentang seorang sahabat who can converse in English, who can speak in English. Who was him? See you tomorrow. Assalamualaikum.